Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tajuk kejadian pencemaran muncul di Sungai Skudai di Johor. Yang pertama adalah pengenalan. Sejak kebelakangan ini, pencemaran merupakan isu yang hangat diperkatakan di Malaysia. Skop pencemaran terbahagi kepada beberapa bahagian iaitu pencemaran udara, tanah, bunyi, plastik, radioaktif, cahaya, terma, penglihatan dan membuang sampah merata-rata. Tetapi apa yang dapat kita tekankan dalam artikel ini membincangkan berkaitan dengan pencemaran sungai. Pencemaran sungai merupakan salah satu isu yang sering berlaku khususnya di tempat-tempat kawasan perindustrian yang berhampiran dengan sungai. Okey, secara ringkasnya pencemaran badan air seperti tasik, sungai, kolam, akuifer dan lain-lain adalah oleh bahan pencemar yang dipanggil sebagai pencemaran air. Seperti pencemaran udara, pencemaran air adalah satu jenis pencemaran yang paling berbahaya. Ia boleh membawa akibat yang sangat buruk kepada masyarakat yang menggunakan air yang tercemar. Sebahagian besar daripada semua bahan pencemar yang dihasilkan di darat berakhir di dalam air. Sisa-sisa toksik oleh industri, patogen yang dikeluarkan dalam kumbahan, bahan kimia berbahaya yang terdapat dalam darian pertanian dan sebagainya adalah sebahagian daripada bahan pencemaran air yang teratas. Okey, seterusnya kita masuk part keputusan dan perbincangan. Hasil daripada persampalan yang dijalankan dalam kajian ini telah menunjukkan kira-kira 50 sebatian yang pelbagai jenis telah dikesan dan ianya dikategorikan kepada 3 iaitu farmasiotikal, personal care product, PCP dan endocrine disrupting chemical iaitu EDC. Hasil mendapati farmasiotika ialah terdiri daripada ubat-ubatan, antibiotik, suplemen dan steroid, manakala personal care pula terdiri daripada sabun, minyak wangi, kosmetik dan peralatan mandian. EDC pula terdiri daripada barangan dari industri pembuatan seperti plasticizer, resin dan polimer. Dalam kajian ini juga menunjukkan bahawa air sungai Skudai terdiri daripada campuran bahan pencemar yang timbul kerana ia menerima pelepasan daripada loji kumbahan dan industri yang terletak di kawasan Kulai dan Senai. Malah ianya bukan dari pelepasan dari loji sahaja kerana kotoran dari kawasan perumahan, rumah kedai dan air larian bandar ketika musim hujan juga menyumbang kepada pencemaran sungai. Kehadiran bahan pencemar dalam air sungai menunjukkan biodegradability yang lemah mengakibatkan turut lepasnya ke alam sekitar. Dalam jangka masa yang panjang, sebatian terdiri daripada EDC terutamanya boleh mengakibatkan kesan buruk kepada kesihatan manusia dan merosakkan alam sekitar akibat daripada pengumpulan walaupun ianya berada di bawah pendedahan pada kepekatan yang rendah. Okey, yang terakhir iaitu kesimpulan. Secara keseluruhan, kajian ini menjelaskan berkaitan penemuan awal kejadian dan pengesanan bahan pencemar yang timbul di Sungai Skudai, Johor Bahru. Dalam kajian ini, mereka menggunakan kaedah liquid chromatography mass spectrometry iaitu LCMS MSQTOF, di mana kaedah yang dipilih berdasarkan penilaian awal bahan pencemar dalam sampel air sungai yang telah ditetapkan di beberapa lokasi. Oleh itu, langkah-langkah yang diambil dalam kajian ini akan membantu semua pihak bagi mengatasi risiko manusia dan keselamatan alam sekitar terjejas pada masa hadapan. Okey, tajuk yang kedua pula iaitu risiko pencemaran udara daripada perindustrian ke arah kesihatan. Yang pertama, pengenalan. Perindustrian merupakan salah satu sektor yang menyumbang kepada kemajuan sesebuah ekonomi negara. Tetapi ianya juga mempunyai kesan sampingan kepada kesihatan masyarakat kerana melepaskan asap secara terbuka dan sesetengah perindustrian tidak menggunakan cerobong asap lalu mengakibatkan pencemaran udara berlaku. Keadaan ini berlaku terutamanya di kawasan bandar sehingga menyebabkan peningkatan suhu dan perubahan iklim berlaku. Dalam artikel ini menegaskan berkaitan pencemaran udara yang berlaku akibat perindustrian di Sepang, Malaysia. Terdapat pelbagai kaedah yang digunakan oleh mereka untuk mendapatkan data yang terperinci berkaitan pencemaran udara yang berlaku.
Okey, seterusnya pula kita masuk keputusan dan perbincangan. Sepang merupakan salah satu bandar yang berpotensi baik untuk dijadikan kawasan perindustrian yang maju. Hasil pengiraan yang dilakukan mendapati bahawa nilai risiko relatif bagi setiap bahan pencemar dengan kepekatan yang bertindak balas terhadap kawasan perumahan dan kawasan persekolahan mendapati sangat berbahaya kepada kesihatan penduduk di kawasan tersebut. Dengan menggunakan kaedah persamaan iaitu kematian perawatan mendapati 438 orang meninggal akibat pencemaran udara ambien yang berlaku di Sepang. Dalam pada itu, artikel ini mengagarkan jumlah kematian perawatan akibat kepekatan bahan pencemar dengan risiko dikurangkan kepada 3 iaitu 20%, 40% dan 60%. Hasil dapatan yang diperoleh menyaksikan bahawa penurunan kepekatan bahan pencemar akan mengelakkan kadar kematian daripada terus meningkat. Pada masa yang sama, kajian ini mendesak pihak kerajaan untuk menjalankan perindustrian dengan lebih strategik dengan mengikut segala peraturan yang dilaksanakan. Pihak kerajaan juga seharusnya memastikan kilang yang beroperasi sama ada berhampiran bandar atau luar bandar mematuhi garis panduan operasi dengan betul dan membuang sisa-sisa strategik dan mesra alam serta menggunakan peralatan cerobong asap yang berfungsi dengan baik. Okey, kesimpulan pula. Secara keseluruhannya, sektor perindustrian adalah sektor yang berkembang pesat dan mengembangkan kemajuan ekonomi di Malaysia. Di Sepang, industri kelapa sawit merupakan penyebab berlakunya pencemaran udara yang mengakibatkan berlakunya pencemaran udara ambien sehingga memberi kesan kepada masyarakat di kawasan tersebut. Dalam pada itu, semakin rendah kepekatan dalam bahan pencemar, semakin besar peningkatan kadar kematian yang boleh dielakkan. Justru itu, dengan perkembangan teknologi, sekarang sudah pasti akan dapat memastikan kepekatan dalam bahan pencemar dapat dikawal. Saya akan menerangkan artikel yang bertajuk Kesihatan Mental dan Motivasi Pelajar Semasa Pembelajaran Secara Atas Talian Sepanjang Pandemik COVID-19. Wabak coronavirus COVID-19 yang bermula di Wuhan, China pada akhir Disember 2019 telah menimbulkan ancaman serius kepada seluruh negara. Bagi mencegah penularan ini, pihak kerajaan telah mengambil tindakan awal dengan menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negeri di Malaysia. Bagi membantu pelajar mengatasi cabaran belajar tanpa interaksi secara bersemuka, seluruh IPT telah menggunakan pembelajaran secara atas talian sebagai satu-satunya kaedah agar dapat meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran PDP walaupun ketika PKP dilaksanakan. Para pengkaji menyatakan definisi pembelajaran secara atas talian ditakrifkan sebagai pembelajaran yang menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi ICT dan perlu menggunakan pelbagai gadget seperti komputer riba dan telefon bimbit yang disambungkan kepada internet. Seramai 242 daripada 663 orang pelajar sarjana daripada Fakulti Pendidikan telah dipilih sebagai responden dalam kajian ini dengan menggunakan borang soal sidik secara atas talian iaitu Google Form. Para pengkaji mendapati bahawa hasil kajian bagi tahap kesihatan mental pelajar adalah di tahap yang rendah iaitu 1.95. Manakala bagi tahap motivasi pelajar pula menunjukkan berada di tahap yang tinggi iaitu 5.64. Dalam pada itu, hasil kajian bagi hubungan antara tahap kesihatan mental dan tahap motivasi dari golongan pelajar sarjana Fakulti Pendidikan ketika pembelajaran secara atas talian dilaksanakan menggunakan hipotesis nol telah menunjukkan tahap positif yang sangat rendah. Kesimpulan daripada artikel ini, tahap kesihatan mental dan tahap motivasi pelajar sarjana dari bidang pendidikan di UKM ketika pembelajaran secara atas talian sepanjang pandemik COVID-19 berlaku masing-masing berada di tahap yang baik dan cemerlang. Namun, tahap kesihatan mental dan tahap motivasi pelajar haruslah sentiasa dijaga dan dikawal dengan rapi agar tidak menimbulkan niat pelajar untuk bunuh diri atau berhenti belajar kerana tidak dapat adaptasi dengan persekitaran yang baru.
Seterusnya, saya akan menerangkan artikel yang kedua iaitu analisis tahap kesedaran komuniti terhadap tahap pencemaran industri kajian kes di Yan Kedah. Pencemaran berlaku apabila bahan semula jadi atau buatan manusia dibuang ke dalam alam semula jadi sehinggakan kia bertambah sehingga menyebabkan kemusnahan terhadap sebahagian atau keseluruhan ekosistem. Menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, pencemaran ditakdirkan sebagai sebarang perubahan pada tahap biologi, kimia, fizikal atau sinaran mana-mana bahagian alam sekitar sama ada secara langsung atau tidak oleh pembuangan, pelepasan atau pelupusan bahan buangan sehingga menjejaskan kegunaan faedah. Seterusnya mengakibatkan wujud keadaan yang berbahaya kepada keselamatan, kesihatan atau kebajikan organisma, seterusnya tumbuhan dan haiwan. Di kawasan kajian iaitu di daerah Yan terdapat pelbagai jenis pencemaran iaitu pencemaran bunyi, pencemaran udara dan juga pencemaran pembuangan sampah sarat yang amat teruk. Kaji telah memilih 50 orang daripada komuniti setempat untuk dijadikan sampel kajian dalam penyiasatan ini. Penemuan kajian ini mendedahkan bahawa terdapat perkaitan yang besar antara tahap maklumat masyarakat mengenai pencemaran industri di daerah Yan. Nilai signifikan yang dipaparkan adalah sebanyak 0.034 iaitu jauh lebih rendah daripada arah signifikan 0.05 yang telah dipilih. Selain itu, pengkaji juga menjalankan kajian tentang punca-punca pencemaran industri yang dihadapi oleh komuniti di sekitar tempat tinggal mereka. Catatan yang paling tinggi menunjukkan bahawa seramai 24 orang responden bersamaan 50% telah menghadapi masalah pencemaran udara yang tidak baik akibat daripada pelepasan asap dari industri. Analisis terhadap kesan-kesan gangguan pencemaran industri turut dijalankan oleh pengkaji. Analisis tersebut mendapati bahawa seramai 24 orang responden iaitu sebanyak 50% telah memilih gangguan daripada perindustrian telah memberi kesan kepada kesihatan komuniti di mana analisis tersebut mencatatkan kesan yang paling tinggi. Kesimpulan daripada artikel ini, dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap pengetahuan komuniti setempat di daerah Yang Kedah terhadap pencemaran industri agak tinggi dan memuaskan. Ini berikutan kerana komuniti di kawasan tersebut sering mengamalkan kebersihan dan kegiatan yang bermoral bagi mengelakkan sebarang berlakunya pencemaran sekaligus mengelakkan diri daripada berisiko mempunyai penyakit yang berbahaya akibat sering terdedah dengan pencemaran industri. Artikel ini mengenai kesedaran komuniti terhadap isu pencemaran sungai di Sungai Pinang, Pulau Pinang. Tujuan pengkaji mengkaji artikel ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesedaran penduduk terhadap pencemaran sungai yang berlaku di kawasan kediaman mereka. Seterusnya, kesan pencemaran sungai terhadap kesekitaran dan bagaimanakah tindakan masyarakat di kawasan tersebut mengenai pencemaran Sungai Pinang. Sebagaimana kita tahu mengenai sungai, ia merupakan salah satu simbol alam yang dilengkapi rupa dan fungsi untuk kegunaannya. Air sungai banyak kegunaan sebagai sumber utama kepada manusia seperti bekalan air bersih untuk diminum, mandi, bertani dan sebagainya. Tidak dinafikan lagi bahawa sungai merupakan nadi kehidupan kepada manusia dan juga kepada negara. Malah sekiranya sungai ini tercemar, ia berkemungkinan akan mengganggu kesihatan manusia. Berdasarkan kajian pengkaji, ia mengkaji Sungai Pinang kerana ia merupakan sungai yang paling tercemar di Pulau Pinang. Menurut kajian pengkaji, punca yang paling tinggi yang menyebabkan pencemaran Sungai Pinang disebabkan oleh aktiviti pembuangan sampah yang semakin tidak terkawal di kalangan penduduk di kawasan tersebut. Punca tersebut sekaligus menunjukkan kesedaran mereka terhadap kebersihan sungai masih berada pada tahap yang rendah dan masyarakat di kawasan tersebut tidak mempunyai sikap tanggungjawab untuk melindungi Sungai Pinang di kawasan persekitarannya. Dengan itu, pelbagai usaha atau pendekatan perlulah dilakukan bagi memelihara dan memelihara alam sekitar seperti sungai agar sentiasa konsisten dalam penjagaan sungai. Seterusnya, menurut pengkaji mengatakan kesan daripada pencemaran Sungai Pinang menunjukkan kesan terhadap udara berbau busuk paling tinggi daripada respon masyarakat di sekitar Sungai Pinang. Udara yang berbau busuk itu disebabkan oleh aktiviti pembuangan sampah ke dalam sungai. Melalui kesan udara yang berbau busuk itu juga menyebabkan ketempatan kediaman penduduk menjadi tidak selesa kerana udara busuk memasuki ruang lingkup rumah mereka. Akibat daripada kesan bau busuk itu juga berkemungkinan akan menyebabkan kesan kesihatan penduduk terganggu seperti sesak nafas. Dengan itu, tindakan penduduk dengan memastikan pintu
pintu dan tingkap sentiasa tertutup kerana mereka ingin mengelakkan udara yang berbau busuk itu memenuhi ruang-ruang mereka. Selain itu, mereka juga ingin memastikan keselamatan keluarga terus dipelihara agar tidak terdedah dengan penyakit yang berbahaya akibat daripada pencemaran Sungai Pinang. Bagi mencegah pencemaran Sungai Pinang ini daripada terus tercemar, pihak berkuasa tempatan pernahlah menangani dengan sebaik mungkin. Menurut pengkaji, pencemaran Sungai Pinang terus tercemar dan tidak cantik kerana PBT tidak mempunyai penyediaan dan kawalan undang-undang yang ketat sehingga kegiatan yang tidak bertanggungjawab semakin menjadi-jadi di kalangan masyarakat. Kesimpulannya, melalui kajian pengkaji mengenai kesedaran penduduk yang berada di kawasan Sungai Pinang telah berjaya dengan menggunakan kaedah 100 sampel responden. Sedikit sebanyak melalui kajian pengkaji ini, ia secara terlangsung dapat memberikan kesedaran kepada penduduk bahawa bahayanya pencemaran sungai terutama kepada kesihatan. Seterusnya, sungai juga perlulah dipelihara bagi kesinambungan generasi yang akan datang. Artikel yang kedua ini pula, pengkaji telah mengkaji mengenai masalah jerebu dan persepsi masyarakat di Selangor terhadap impak kesihatan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tentang masalah jerebu yang berlaku di negeri Selangor, bagaimana persepsi masyarakat terhadap jerebu dan bagaimana kesan-kesan yang boleh mengakibatkan risiko kesihatan mereka. Selama 3 tahun yang berturut-turut, negara Selangor terdedah terhadap kualiti udara yang tidak sihat dan memberbahaya. Pengkaji juga mendapati golongan yang berisiko dan terdedah dengan gejala kesihatan iaitu golongan yang berpendapatan B40 seperti sakit jantung, penyakit kulit, batuk kering dan lain-lain. Masalah jerebu merupakan salah satu fenomena yang menyebabkan penglihatan manusia menjadi kabur dan menyukarkan pandangan daripada jarak tertentu. Kepekatan zarah yang terapun di udara yang berpunca daripada pembakaran biojisim. Dengan itu, faktor-faktor yang menyebabkan jerebu di Malaysia terutama di negeri Selangor akibat daripada pembakaran hutan di kawasan tanah gambut di Sumatera dan Kalimantan. Manakala faktor-faktor lain seperti gunung berapi, perubahan monsun, fenomena El Nino dan sebagainya. Akibat daripada faktor-faktor tersebut, bacaan IPU di negeri Selangor terutama di kawasan Kelang menunjukkan bacaan mencapai 495 pada tahun 2013 dan 355 pada tahun 2014, manakala pada tahun 2015 sebanyak 307 pada ketiga-tiga tahun tersebut menunjukkan bacaan IPU yang paling tinggi. Pengkaji juga mengatakan kawasan Kelang merupakan kawasan yang sangat ketara terdedah dengan jerebu selama tempoh 10 tahun. Hal ini kerana kawasan Kelang yang paling hampir dengan pinggiran pantai Sumatera. Berdasarkan kajian pengkaji juga, ia mendapati persepsi masyarakat terhadap jerebu disebabkan oleh pembakaran terbuka dan pertambahan kenderaan bermotor. Pengkaji juga mengatakan masyarakat di Selangor memilih bacaan nilai IPU untuk mengetahui petunjuk kualiti udara untuk menilai keadaan jerebu dengan melalui internet seperti Facebook dan Instagram. Menurut pengkaji juga, sesetengah penduduk di Selangor tidak peka dengan kualiti udara, nilai IPU dan PM10 yang telah mencapai tahap yang berbahaya 3 tahun berturut-turut. Seterusnya, penduduk yang mengalami penyakit disebabkan oleh jerebu antaranya penyakit batuk berterusan, kesukaran bernafas, kegatalan kulit, kegatalan mata, serangan asma, darah tinggi dan sakit jantung. Menurut pengkaji, penduduk Selangor sangat terdedah terhadap penyakit batuk berterusan dan kesukaran untuk bernafas, manakala persepsi masyarakat juga sangat tinggi terhadap penyakit jantung yang disebabkan oleh jerebu akibat daripada menghirup udara yang tercemar. Tetapi masalah jerebu ini masih belum dapat diatasi menurut pengkaji kerana ia merupakan kebakaran rentas sempadan. Kesimpulannya, pengkaji telah berjaya melaksanakan kajian di negeri Selangor mengenai kejadian jerebu. Melalui kajian pengkaji, ia secara tidak langsung dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat Selangor mengenai risiko kesihatan sekiranya terdedah terhadap kualiti udara yang berada di tahap berbahaya.